Jika semalam kami siarkan tentang kesihatan atau kecelaruan mental, terutama di Lembah Kelang yang semakin membimbangkan. Di sebalik cabaran itu, adakah langkah sedia ada dari pihak kerajaan dan swasta memadai? Ikuti siri 2 laporan khas kesihatan atau kecelaruan mental disediakan Faris Azman. Mengikut data Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, sebanyak 122,328 panggilan diterima bagi tempoh Januari hingga 18 Jun 2021. 4 isu utama dihadapi pemanggil ialah hilang pekerjaan dan pendapatan, hilang tempat bergantung terutama apabila ahli keluarga meninggal dunia akibat COVID-19, masalah rumah tangga termasuk penceraian serta tekanan bekerja di rumah. Berdasarkan kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan pula, hampir 1,5 juta penduduk di negara ini mengalami kemurungan. Ia merangkumi 2.3% rakyat berusia 16 tahun ke atas. Kesedaran tu memang masih berkurangan. Cuma kita dapat lihat sejak pandemik ni bermula, ada peningkatan masyarakat mula prihatin, mula memberi perhatian kepada jiran-jiran ataupun ahli keluarga, tapi masih belum mencukupi dan kita kena terus meningkatkan kesedaran supaya lebih ramai yang sedar yang kita semua perlu saling tolong-menolong antara satu sama lain. Terutamanya bila daripada segi masalah kesedaran mental ni memang dia sesuatu yang jarang orang percakapkan. Orang rasa kurang selesa bila untuk bercakap. Mungkin bila ada kawan yang tanya kita, hey bro, macam sekarang, okey. Kita selalunya kita memilih untuk just cakap, okey je, tak ada hal, semua okey. Padahal ada banyak masalah yang terpendam. So sebenarnya it's okay not to be okay and it's okay to talk about it. Jika dilihat dari sudut talian bantuan sokongan psikososial, baik dari kerajaan dan juga swasta, sudah ada. Antaranya Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial, KSK Care Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Talian Kasih dan Befrienders Kuala Lumpur. Namun, adakah ia mencukupi? Apabila kita menghadapi kes-kes kesihatan mental hari ini, cara rawatan kita lebih kepada penyakit mental dan sebagainya. Ini yang membuat kita ada tersekat dekat situ. Alright? Itu satu. Baik, yang keduanya adalah untuk kita nak merawat jumlah orang yang membantu sebab rakyat semakin ramai untuk nak mendapatkan bantuan. Baru-baru ni pun ada 122 ribu panggilan untuk KKM saja. Di mana KKM tak menang tangan. Dia minta orang lain untuk tolong dan sebagainya. Sebab tu daripada awal saya kata di Kementerian Kesihatan mereka hanya ada psikiatris dan juga clinical psychologist untuk nak tolong. Kaunselor tak ramai. Kaunselor yang paling ramai kita ada di Kementerian Kebajikan Masyarakat. Dekat situ kita ada lembaga kaunselor. Yang berdaftar dengan lembaga kaunselor ada 10,000 lebih. 10,000 lebih kaunselor yang boleh menolong. Okey, kita ada kaunselor di sekolah. Kita ada kaunselor di sekolah lebih kurang kat 12,000 orang kaunselor. Jadi di dalam negara kita ni kita ada lebih kurang dalam 20,000 kaunselor yang boleh kita gerakkan untuk nak membantu. Tetapi dekat mana? Ini dia meeting point. Sebab itu ni saya nak menegaskan bahawa perkara kesihatan mental ataupun kesejahteraan mental, okey, dia punya caretakernya adalah kementerian yang menjaga pembangunan keluarga dan masyarakat. Okey, sebab di situ kita ada kaunselor yang boleh dapat menolong. Sebab model mereka adalah model berteraskan kepada keluarga, komuniti dan masyarakat. Befrienders KL pula hanya ada 120 tenaga kerja untuk melayan lebih 100 panggilan sehari. Justru ia memerlukan satu entiti khas untuk menangani masalah ini. Sebaiknya satu entiti yang dapat mengurus menggunakan kepakaran. Sebab apa? Sebab kita tahu kerajaan mempunyai pegawai-pegawai yang dibayar gaji dan sebagainya. Mereka akan melaksanakan kerja. Contohnya macam KKM, kita tengok doktor bekerja keras sebab kita membayar gaji kepada doktor dan sebagainya dan juga petugas-petugas yang lain. Okey. So di dalam rawatan kesihatan ataupun kita namakan sebagai aktiviti-aktiviti kesejahteraan mental ni, alright? Kita ada
pegawai-pegawai kerajaan, di dalam agensi kerajaan, kaunselor-kaunselor yang dibayar gaji oleh kerajaan, kita ada ramai. Alright? Dalam 1,000-2,000 orang kita ada. Tetapi di luar sana, iaitu NGO yang ada banyak kaunselor-kaunselor, beribu-ribu, dan juga pekerja sosial, social worker mereka banyak. Memang inilah masa yang terbaik, sebab krisis makin meningkat. NGO, swasta, publik dan sebagainya mesti bersama-sama untuk nak membantu secara menyeluruh. Bukan setakat talian sokongan, tetapi setiap daerah seharusnya mempunyai pakar kaunseling untuk membantu rakyat yang terkesan. Di dalam sistem komuniti, sebagai contohnya kan, kita ada banyak agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu. Okay? Di dalam setiap daerah kita ada apa? Kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD). Kita ada PPD. Okay? Kita ada sekolah. Kita ada Jabatan Perpaduan Negara. Kita ada Jabatan Pembangunan Sukan dan sebagainya. Setiap daerah ada agensi-agensi kerajaan. Jadi dalam konteks inilah setiap agensi itu boleh memainkan peranan mereka. Sebagai contohnya pendidikan, dia boleh menggunakan kaunselor-kaunselor dia, boleh membuatkan aktiviti-aktiviti selain daripada aktiviti PDPR. Dia juga kena menjaga kesejahteraan mental dan juga keharmonian mental ibu bapa yang ada, pelajar dan ibu bapa. Jika perkara itu dapat dibuat, beliau yakin isu masalah dan kecelaruan mental di negara ini dapat diatasi. Laporan Fariz Azman, Astro Awani.